Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk perbincangan kita dalam bab 1, iaitu dunia mikroorganisma. Hari ini kita nak tengok jenis mikroorganisma yang berikutnya, iaitu alga. Baik, alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Terdapat alga mikroskopik seperti alga laut yang dapat dilihat dengan mata kasar, dan juga alga mikroskopik seperti Chlamydomonas spesies dan Spirogyra spesies yang berukuran 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Kalau kita tengok dalam gambar ni, alga ni berwarna hijau. Berwarna hijau. Kenapa warna hijau? Sebab dia ada klorofil. Seterusnya kita tengok bentuk atau struktur asas. Alga unisel seperti Chlamydomonas spesies dan alga multisel seperti Spirogyra spesies mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okey, kita tengok dekat rajah ni. Ya. Okey. Dalam ni ada kloroplas. Dalam kloroplas ni, ya, dia ada klorofil. Ini ialah Chlamydomonas spesies, dan yang di sebelah kanan ini ialah Spirogyra spesies. Baik, seterusnya kita tengok nutrisi bagi alga ni. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma lain. Klorofil membolehkan alga menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Baik, sebelah tu ada soalan. Mengapakah alga tidak dapat ditemukan di dasar laut dalam? Baik. Laut dalam, bila kata laut dalam, cahaya matahari tak sampai lah. Maksudnya kat laut dalam tu, bila cahaya matahari tak sampai kat laut dalam, alga ni tak boleh menjalankan proses fotosintesis, sebab proses fotosintesis ni berlaku dengan kehadiran cahaya matahari. Itu sebab dia. Baik, ciri alga yang berikutnya ialah habitat. Habitat bagi alga ialah air tawar, air masin, tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Seterusnya, cara pembiakan. Cara pembiakan. Baik, alga seperti Chlamydomonas spesies dapat membiak secara esek melalui belahan dedua dan secara seks melalui konjugasi. Alga seperti Spirogyra spesies pula membiak secara seks melalui konjugasi. Baik, kita tengok kat rajah bawah ni. Yang di sebelah kiri, yang ini ialah proses pembiakan aseks melalui belahan dedua, kan? Baik, kalau kita tengok kat sini, berlakunya proses mitosis ni. Bila berlakunya proses mitosis, dia melahirkan 4 sel anak, kan? Ni dapat hasilnya, anak-anak dia dinamakan zoospora. 4 sel anak. Baik, yang di sebelah kanan ni ialah proses pembiakan seks melalui proses konjugasi ni.
Ya, proses konjugasi. Di sini ada positif, ada negatifnya. Kemudian terbentuklah zygote. Kemudian berlakunya proses meiosis. Berlakunya proses meiosis dan lahirlah anak. Lahirlah anak, juga dipanggil zoospora. Baik, itu tentang alga. Berikutnya ialah protozoa. Kebanyakan protozoa merupakan mikroorganisma unisel yang berukuran antara 5 mikrometer sehingga 250 mikrometer dan dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Boleh tengok melalui mikroskop biasa saja. Protozoa lazimnya wujud secara berkoloni. Dia berkumpulan. Baik, kita tengok bentuk protozoa. Protozoa mempunyai pelbagai bentuk. Perhatikan struktur dalam Paramecium spesies dan Amoeba spesies. Paramecium spesies terbentuk seperti bentuk selipar. Kalau kita tengok kat sebelah ni, bentuk dia bentuk selipar kan. Bentuk selipar. Ni, yang ni. Dan mempunyai struktur seperti mikronukleus, makronukleus, sitoplasma, volkul makanan, volkul mengecut, membran sel dan rerambut halus yang dikenali sebagai silia. Ada rerambut dekat luar. Ni nama dia ialah silia. Dia keliling tu. Ada rerambut. Amoeba spesies tidak mempunyai bentuk yang tetap. Yang di bawah ni dipanggil sebagai amoeba spesies. Tak mempunyai bentuk yang tetap. Bentuknya berubah-ubah semasa bergerak. Amoeba spesies mempunyai struktur seperti nukleus, sitoplasma, volkul makanan, volkul mengecut dan membran sel. Dia tak mempunyai bentuk yang tetap. Ada nukleus, ada sitoplasma, ada membran sel, volkul mengecut dan volkul makanan. Itu ialah struktur asas amoeba spesies. Nutrisi bagi protozoa ni. Apa yang dia makan? Protozoa mengamalkan nutrisi yang berbagai jenis. Terdapat protozoa yang dapat menjalankan fotosintesis seperti Eugulina spesies. Dan ada yang bersifat parasit seperti Plasmodium spesies. Amoeba spesies mendapatkan nutrien melalui fagositosis. Amoeba spesies menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium atau kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Ni yang dinamakan sebagai, ada dua kiri kanan ya. Dinamakan pseudopodium. Dia berbentuk macam kaki ya. Dinamakan sebagai kaki palsu juga. Dia akan bergerak untuk mengepung makanan. Makanan yang ada kat dalam tu dikepung dengan kaki palsu dia tu. Ataupun pseudopodium. Kemudian dia menjadi volkul makanan. Kemudian makanan tu dicernakan, dihadamkan dan diserap. Seterusnya kita lihat cara pembiakan bagi protozoa. Belahan dia-dua bermula dengan pembahagian nukleus diikuti oleh pembahagian sitoplasma. Ni proses ni berlaku di sini. Ini di mana pembahagian nukleus itu
bermula. Dia besar kemudian bahagi pada 2. Dia akan membahagi kepada 2. Paramecium spesies dan amoeba spesies membiak secara aseks melalui belahan dua. Sel induk membahagi 2 untuk membentuk 2 sel anak yang mempunyai bahan genetik yang serupa dengan induk. Kedua-duanya membiak secara aseks. Kalau kita tengok ni, dia membesar dia punya nukleus, kemudian bahagi pada 2. Paramecium spesies membiak juga secara seks melalui konjugasi. 2 paramecium spesies bertaup dan bertukar bahan genetik. Dia juga boleh membiak secara seks. Ni dia. Yang di bawah ni. 2 paramecium bertaup sini, peringkat yang ke-3 ni, dan bertukar genetik. Pertukaran genetik berlaku dan menghasilkan 4 sel anak. Seterusnya menghasilkan 4 sel anak. Baik. Habitat, di mana tempat yang sesuai untuk protozoa ni. Habitat Paramecium sp ialah air tawar. Habitat amoeba spesies pula termasuklah tanah yang lembap, air tawar, air laut dan perumah. Perumah ni tempat dia menumpang. Dia menumpang. Baik, itu dia tentang protozoa.